Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan A, UUM Sintuk. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama Encik Azizul bin Aziz, saya, dan Encik Muhammad Fikri Fauzi, Encik Zamri Abdul Rahman, Encik Muhammad Fidah Abdul Razak, Encik Wan Muhammad Fitri Wan Saleh. Kali ini kami memilih tajuk berkaitan dengan gaji dan upah minimum di Malaysia. Kami membincangkan mengenai kesan, dia punya strategi dan juga taktik perundingan, dan akhirnya kesimpulan mengenai ulasan secara keseluruhannya. Baik, bagi pengenalan mengenai topik yang dipilih ini, pada COVID-19 yang melanda Malaysia, sesetengah perniagaan memilih untuk mengambil cuti tanpa gaji atau mengurangkan gaji apabila mereka tidak dapat meneruskan perniagaan seperti biasa. Itu sudah maklumlah, pada masa yang orang kata dalam struggle ni, kita amatlah orang kata dalam kesusahan untuk bangkit kembali untuk menjanakan ekonomi kita ke arah yang lebih baik. Jadi seterusnya berkaitan dengan perniagaan, kata pun telah mula meningkat ke arah pemulihan selepas lebih daripada 2 tahun, ya, dengan pelbagai isu sosioekonomi yang disebabkan krisis kesihatan global. Untuk itu ia agak mencabarlah dalam era yang terkini. Dalam pasaran buruh, beberapa persukaran yang dihadapi termasuk peningkatan dalam pengangguran, berikutan kehilangan pekerjaan, kesukaran bagi pendatang baru untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran yang berkaitan dengan masa kerana perniagaan mengurangkan waktu operasi. Ini juga menjadi salah satu penyebab lah, serta penurunan gaji dan upah yang dibayar kepada pekerja. Okey, kita boleh tengok antara 2011 dan 2019, iaitu tempoh sebelum krisis kesihatan, purata gaji dan upah bulanan yang dibayar kepada setara sepenuh masa pekerja bergaji di sektor awam dan swasta meningkat sebanyak 5.9% setiap tahun. Okey, kenaikan terendah 1% dicatatkan pada 2011 dan yang terbesar 8.4% direkodkan pada 2014. Purata pendapatan dan gaji bulanan yang diterima bagaimanapun merosot pada 2020 buat kali pertama sejak siri ini dimulakan pada 2010. Nilai minima turun daripada 2,989 pada 2019 kepada 2,747 ringgit Malaysia, penurunan sebanyak 8.1%. Dan gaji dan pendapatan median bulanan pada masa itu turun dengan jumlah yang ketara sebanyak 13.3% kepada 1,894. Nampak jurang terlalu besar untuk kita tengok penurunan gaji tersebut. Itu berkaitan dengan inilah pengenalan kita pada kali topik pertama ini. Baiklah, untuk yang kedua, hari ini kita boleh tengok berkaitan dengan dasar gaji minimum Malaysia telah diumumkan pada 2012 dan ia dijangkakan dilaksanakan sepenuhnya menjelang 2013. Ini dia punya orang kata kajian sebelum inilah yang kita boleh lihat di dengan graf yang ditunjukkan ni, yang dipaparkan. Kalau kita tengok ni, menurut undang-undang kerajaan, gaji minimum ialah jumlah wang yang perlu dibayar kepada pekerja. Gaji minimum ni biasanya digunakan sebagai alat untuk memerangi kemiskinan. Gaji minimum akan meningkatkan taraf hidup 12 juta rakyat Amerika yang bekerja keras, kata Presiden Clinton pada tahun 1998. Ini bagi mengelakkan mereka yang bekerja sepenuh masa daripada hidup dalam kemiskinan. Barack Obama menyokong kenaikan gaji minimum semasa dia bertanding jawatan Presiden sebelum inilah. Ini dipetikkan daripada Sabir dan Bukhauser 2008. Ini menunjukkan mereka pun membincangkan berkaitan dengan gaji minimum ini. Di setengah negara, gaji minimum telah ditetapkan lama dahulu. Akta Piawaian Buruh Adil 1937 yang diluluskan pada tahun 1800 menetapkan gaji minimum di Amerika kerana kebimbangan terhadap kedudukan sosial orang gaji.
Kesatuan mengikut legitimasi. Sudah tentu, walau bagaimanapun pada masa itu majoriti kesatuan pekerja lebih tertumpu kepada pekerja lelaki kulit putih. Terdapat diskriminasi terhadap wanita, warga asing dan Afrika Amerika. Ini petikan daripada ataupun kajian daripada Werner 2009. Gaji minimum telah meningkat secara beransur-ansur dari semasa ke semasa dan aplikasinya telah berkembang. Tujuan gaji minimum adalah untuk memindahkan pendapatan kepada pekerja bergaji rendah dan bukannya untuk menyekat pekerjaan. Itu petikan daripada Sekova 2009. Ini sedikit sebanyaklah rujukan ataupun yang dibincangkan oleh pakar-pakar yang orang kata mengkaji berkaitan dengan gaji minimum ini. Sekian, saya teruskan kepada rakan ahli-ahli kumpulan yang lain. Gaji minimum dilaksanakan atas pelbagai sebab. Pertama sekali, ia adalah untuk memperbaiki keadaan hidup bagi individu yang bekerja dengan gaji terendah dan untuk memerangi kemiskinan. Pekerja yang mempunyai anak akan menjadi lebih mencabar bagaimanapun terdapat perselisihan pendapat mengenai kenaikan gaji minimum. Ini mungkin perkara yang baik untuk pekerja di satu pihak, tetapi ia juga memberi impak yang besar kepada perniagaan. Kenaikan kos buruh pekerja bergaji minimum sebanyak 25%. Wabak COVID-19 telah menjejaskan sebahagian besar industri. Kenaikan gaji minimum sekarang juga menjejaskan usaha syarikat untuk menghidupkan semula perniagaan mereka. Sebaliknya, gaji minimum menggalakkan pengagihan semula pendapatan yang meningkatkan taraf hidup pekerja dan mengurangkan kemiskinan. Kenaikan gaji minimum akan membantu mengurangkan ketidaksamaan gaji dan jurang pendapatan antara pekerja bergaji rendah dan tertinggi. Menaikkan gaji minimum mempunyai kesan yang baik pengeluaran rakyat daripada kemiskinan dan meningkatkan pendapatan individu dan keluarga. Majikan yang melanggar Undang-Undang Gaji Minimum Malaysia akan dikenakan denda maksimum sebanyak RM10,000 setiap pekerja. Pesalah berulang berisiko menerima denda sebanyak RM20,000. Penjara 5 tahun atau kedua-duanya jika mereka terus melanggar undang-undang. Pemenjaraan adalah pilihan terakhir mereka sekiranya mereka tetap melanggar undang-undang berulang kali. Perusahaan mikro kecil sederhana PKS dikecualikan daripada penggunaan Perintah Gaji Minimum 2022 MWO sehingga penghujung tahun 2022. Namun, majikan dalam profession seperti undang-undang dan perubatan masih perlu mematuhi MWO yang mewajibkan bahawa setiap pekerja mendapat upah sebanyak RM1,500. Gaji minimum kerajaan sebanyak RM1,500 telah berkuasa sejak Mei 2022. Namun, sehingga Julai 2022, sebilangan orang terus mengeluarkan kekecewaan dan aduan kerana tidak menerimanya. Sesetengah majikan berpendapat bahawa perjanjian yang mereka ada dengan kerajaan masih merujuk pada gaji minimum sebelum ini. Kesan kepada pekerja. Kenaikan gaji minimum akan meningkatkan produktiviti dan meningkatkan pendapatan. Jika tidak, hak pengeluaran akan naik dan inflasi akan meroket. Data kuartal keempat 2021, Jabatan Perangkaian Malaysia mengenai produktiviti buruh, ia hampir tidak meningkat sebanyak 1.7%. Sektor pembuatan dan perkhidmatan menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebanyak 6.8% dan 0.5%. Pembinaan, pelombongan, kuari dan pertanian semuanya mengalami penurunan masing-masing sebanyak 4.6%, 3.4% dan 8.3%. Tahap pendidikan pekerja rumah yang lebih tinggi menurut Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat, produktiviti boleh meningkat sebanyak 1.1% dengan peningkatan 1% dalam pekerja rumah berbanding peningkatan 0.13% dalam produktiviti pekerja asing. Apabila majikan keberatan untuk memberikan pekerja mereka gaji minimum seperti yang sepatutnya, pekerja akan memaparkan petunjuk ketidakpuasan umum apabila mereka merasakan mereka harus dibayar lebih. Hubungan mereka di tempat kerja terjejas akibatnya hubungan profesional mereka dan pengurus bersama penyelia. Pekerja yang tidak mendapat wang seperti yang dijanjikan, mereka juga boleh merasa tertekan. Tekanan mungkin meningkat dengan bekerja di tempat kerja yang tidak membayar gaji yang cukup untuk menampung perbelanjaan kerana mereka tidak dapat memenuhi tanggungjawab dan komitmen bulanan. Toby L. Pasel, seorang profesor negeri Ohio yang menulis kesan pekerjaan bergaji rendah terhadap kesejahteraan keluarga, memetik kajian 1984
yang mengkaji kesan negatif gaji rendah terhadap hubungan ibu bapa dan anak dan mendakwa bahawa had gaji rendah sumber material yang boleh disediakan oleh ibu bapa untuk anak-anak mereka, dan gaji rendah boleh menghasilkan perasaan tertekan yang menjejaskan interaksi ibu bapa dan anak. Apabila pekerja tidak dibayar apa yang mereka berhak, tahap motivasi mereka juga akan menurun. Apabila pampasan mereka jauh lebih rendah daripada pesaing, mereka boleh merasakan tiada gunanya berusaha untuk meningkatkan prestasi yang baik. Motivasi yang rendah memberi kesan ke atas prestasi, dan prestasi di bawah tahap mempunyai kesan kewangan kepada syarikat. Kualiti produk dan perkhidmatan mungkin mengalami prestasi yang lemah. Pelanggan akhirnya akan mencari pesaing untuk memberikan mereka kualiti dan kuantiti seperti yang diinginkan. Keuntungan syarikat juga akan merosot akibat kehilangan pelanggan kepada pesaing, yang juga boleh mengakibatkan pengangguran. Pendekatan integratif dan dalam perundingan, teori perundingan mungkin bersifat normatif, deskriptif dan preskriptif. Untuk lebih memahami aspek khusus perundingan, ahli teori dan pengamal dari pelbagai disiplin telah mereka dan menggunakan pelbagai teknik atau tahap analisis. Idea yang terhasil adalah pelbagai dan kerap mengetengahkan unsur-unsur yang mewakili isu-isu penting seperti yang dilihat daripada disiplin yang berasal. Oleh itu, tidak mengejutkan bahawa definisi formal perundingan mempamerkan kepelbagaian yang dicirikan oleh akar, fungsi, konseptual dan disiplin teori yang dicipta untuk menggambarkannya. Di negara demokrasi, prosedur perundingan adalah penting kerana ia mempunyai kuasa untuk mempengaruhi keputusan dasar, termasuk dasar yang diterima pakai dan bagaimana. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, dia semakin popular. Sebagai contoh, Akta Pembuatan Perundingan-Rundingan 1990 dan Perintah Perundingan Presiden lain di Amerika Syarikat memberi mandat bahawa agensi menentukan norma dan proses untuk membuat peraturan yang dirundingkan. Tetapi selalunya kepentingan rundingan dalam kitaran dasar hanya diakui secara diam-diam. Secara realistik, model yang mengakui kepentingan teori dan kebolehan perundingan sepanjang peringkat utama kitaran dasar, penetapan agenda, analisis dasar, penggumalan, pelaksanaan dan penilaian boleh dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada saudara Zamri atas penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Saya akan meneruskan lagi penerangan daripada saudara Zamri mengenai kesan-kesan kepada pekerja. Seperti yang sedia maklum, semasa rundingan penstrukturan semula gaji, kedua-dua belah pihak haruslah mewujudkan suatu perjanjian awalan, win-win situation dengan izin agar kedua-dua belah pihak lebih memahami akibatnya sekiranya rundingan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Menurut Roger Fisher dan William Ury pada tahun 1995 berpendapat bahawa sebelum dan sepanjang semua fasa rundingan, kedua-dua belah pihak mestilah mengetahui alternatif terbaik kepada perjanjian atau lebih dikenali sebagai BATNA. BATNA merupakan singkatan bagi Best Alternative to Negotiation Agreement. Ia lebih kepada merujukkan kepada tiada pilihan kesepakatan, merujuk kepada tindakan alternatif yang paling menguntungkan yang dapat dilakukan oleh pihak jika rundingan tersebut gagal dan kesepakatan tidak dapat dicapai. BATNA dapat meliputi pelbagai situasi seperti penangguhan perundingan, peralihan kepada rakan perundingan baru, banding atau putusan pengadilan, pelaksanaan mogok dan pembentukan persekutuan yang lain. BATNA merupakan fokus utama dan pendorong kepada perundingan yang berjaya. Secara umumnya, pihak perunding tidak boleh menerima penyelesaian yang lebih buruk daripada BATNA. Hal ini kerana setiap perunding perlu berhati-hati bagi memastikan bahawa setiap yang dinilai mestilah tepat dan dapat dipertimbangkan semua pertimbangan seperti nilai hubungan, nilai kewangan,
dan masa serta kemungkinan pihak lain yang akan menepati tawaran-tawaran perundingan mereka. Bakna juga memberikan pihak yang berunding lebih fleksibiliti. Bakna juga akan memberikan individu sebagai pengukur untuk perjanjian yang akan melindungi mereka daripada menerima apa-apa perjanjian yang harus mereka tolak dan menolak perjanjian apa yang harus mereka terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya penerangan berkaitan strategi dan teknik perundingan. Menurut Random House Dictionary, strategi boleh diklasifikasikan sebagai rancangan, kaedah, teknik bagi mencapai matlamat atau hasil tertentu. Model strategi perundingan adalah mengenai kepentingan matlamat dalam mempengaruhi hasil, berbeza dengan tumpuan pendekatan struktur terhadap fungsi cara seperti kuasa dalam perbincangan. Teknik integratif memberi penekanan pada penyelesaian masalah bekerjasama, perkongsian membuat keputusan dan kelebihan timbal balik, manakala teknik bersepadu pula menggalakkan peserta untuk bekerjasama dalam mencari penyelesaian agar dapat memberi manfaat kepada semua orang. Peserta hanya perlu mengenal pasti minat, mencipta kemungkinan dan mencari tempat yang dapat dikongsi. Kesimpulannya, kedua-dua belah pihak harus bertukar maklumat sebanyak yang mungkin untuk memahami keadaan suatu sama lain. Ia akan menjadikan kepentingan kedua-dua belah pihak lebih jelas kepada pihak yang lain. Seterusnya saya akan menyerahkan penerangan berikutnya kepada saudara Wan Muhammad Fitri. Walaupun ia mungkin memerlukan banyak kerja di hadapan, bukan sahaja akan menjimatkan masa, tetapi ia juga akan membolehkan tawaran yang lebih bijak, lebih teguh dan lebih bernilai. Selain daripada itu, tawarkan sesuatu yang bermanfaat kepada pihak lawan yang kurang berharga bagi mereka. Contohnya, pekerja telah berjaya menyepadukan kesukaran mereka ke dalam penyelesaian yang boleh dilaksanakan jika mereka boleh membuat pertukaran itu sambil mencapai matlamat mereka. Satu lagi elemen penting dalam perundingan ialah masa. Menurut beberapa pakar, iaitu menurut zaman apabila pihak-pihak menyedari bahawa keadaan semasa adalah situasi kalah, bukan situasi menang kalah. Situasi itu matang untuk menyelesaikan, di mana rundingan mungkin akan bermula. Di samping itu juga, sebagai pekerja, mereka mesti yakin dengan matlamat kedudukan mereka dan kepentingan asas mereka sendiri. Cuba fikirkan secara kesimpulannya. Secara umumnya, sebagai pekerja yang bekerja dengan majikan yang enggan membayar gaji minimum yang sepatutnya, mereka harus berdiri dan bersuara untuk hak mereka. Mereka harus merancang strategi rundingan mereka untuk merunding dengan majikan mereka untuk situasi menang-menang. Strategi dan perancangan mereka harus sangat kritikal untuk mencapai apa yang sepatutnya mereka capai. Oleh itu, ada kemungkinan jika pekerja sebagai perunding tergesa-gesa kepada perjanjian tanpa mempertimbangkan sepenuhnya alternatif mereka sendiri atau pihak lain, mungkin berakhir dengan perjanjian yang sepatutnya ditolak. Ia boleh berlaku apabila mereka gagal menilai semula alternatif mereka kepada perjanjian sebelum dan semasa proses untuk perundingan dengan majikan tersebut.